Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Bazli dan juga kawan-kawan. Saya Steve Litabert, pemegangkan metrik yang bernombor BA1911041 akan membentangkan mengenai penilaian 3 yang bertajuk faktor yang membawa kepada berlakunya Perang Anglo-Maori pada tahun 1845 sehinggalah tahun 1872. Perang Anglo-Maori 1845 sehinggalah 1872 ataupun dikenali sebagai Perang Tanah adalah merupakan sebuah siri konflik yang berlaku di New Zealand. Perang Anglo-Maori ini berlaku dari tempoh 1845 hingga 1872 dengan menyaksikan Pakeha ataupun orang kulit putih dengan orang Maori yang merupakan masyarakat asal New Zealand telah terlibat dalam konflik di pelbagai bahagian dalam negara New Zealand seperti di kawasan Bay of Islands, Waikato, Poverty Bay dan Taranaki. Faktor pertama yang mempengaruhi berlakunya Perang Anglo-Maori ini adalah sangat berkait rapat dengan tanah. Hal ini kerana sebelum kedatangan British, orang Maori lah yang merupakan tuan tanah dan pemilik tanah-tanah yang berada di New Zealand. Kerajaan mahkota British menginginkan tanah-tanah yang terdapat di New Zealand kerana ingin membangunkan kawasan pertanian serta membina penempatan bagi peneroka British yang kian meningkat selepas termeterainya perjanjian Waitangi pada tahun 1840. British memperolehi tanah daripada orang Maori melalui proses pembelian. Mereka menjalankan perniagaan tanah ini untuk mendapatkan wang serta untuk tujuan kepentingan peribadi. Pembelian tanah oleh peneroka British juga turut dicatatkan pada tahun 1848 menerusi pembelian kawasan Canterbury di mana kerajaan mahkota British membeli kawasan Canterbury daripada Ngai Tahu yang seluas 8 juta hektar dengan harga 2,000 pound. Tanah yang dijual tersebut merangkumi 1/3 daripada keseluruhan New Zealand dan hanya meninggalkan beberapa tanah reserve dengan kuantiti yang sedikit untuk kaum Ngai Tahu. Ramai rangkira ataupun orang Maori risau akan pembelian tanah yang berleluasa ini akan menyebabkan negara New Zealand dijajah dan risau bangsa Maori menjadi hamba kepada British. Seterusnya, faktor yang turut mempengaruhi Perang Anglo-Maori juga adalah kedaulatan orang Maori terjejas. Hal ini kerana menerusi pemeteraian perjanjian Waitangi pada tahun 1840 telah sedikit sebanyak menggugat hak serta keistimewaan orang Maori. Misalnya orang Maori tidak dimasukkan di dalam majlis eksekutif awal dalam pentadbiran yang ditubuhkan oleh Governor Hobson. Di dalam perjanjian tersebut juga, pemerintah British juga telah melanggar perjanjian Waitangi dengan tidak memberikan kuasa autoriti kepada penguasaan tanah untuk orang Maori. Hal ini dikatakan sedemikian kerana menerusi perjanjian Waitangi 1840, komuniti orang Maori telah dijanjikan Tino Tiratanga iaitu kuasa autoriti ke atas tanah dan sumber yang terdapat di tanah New Zealand dan dengan harapan mereka dapat memastikan mereka memegang tampuk kawalan secara berterusan ke atas hal ehwal mereka sendiri. Hal ini menyebabkan orang Maori bertanggapan bahawa melalui perjanjian Waitangi 1840 serta pengenalan undang-undang serta institusi kerajaan mahkota di New Zealand hanya memberikan keuntungan kepada kerajaan mahkota British serta perkara ini akan sedikit sebanyak mengorbankan dan melenyapkan adat tradisi serta kedaulatan orang Maori di tanah sendiri. Selanjutnya, faktor yang turut menjadi sandaran kepada lahirnya Perang Anglo-Maori juga adalah perkauman. Hal ini dikatakan sedemikian kerana selepas pemeteraian perjanjian Waitangi pada tahun 1840 ini telah menyebabkan kemasukan dan penghijraan secara besar-besaran masyarakat British ke New Zealand selepas tahun 1840. Menerusi imigrasi secara besar-besaran peneroka British ke New Zealand selepas tahun 1840 ini telah menyebabkan orang Maori menjadi minoriti di negara mereka sendiri. Hal ini diburukkan lagi dengan sikap peneroka British yang tidak mahu berinteraksi serta memulaukan orang Maori ataupun yang mereka gelar sebagai sekumpulan orang asli. Orang Maori menjangkakan dan berharap dengan adanya pemeteraian perjanjian Waitangi dengan kerajaan mahkota British ini adalah kesempatan untuk mereka memulakan kerjasama politik serta perkongsian idea dan pendapat dalam memajukan lagi tanah New Zealand secara bersama-sama. Akan tetapi orang Maori sedap perjanjian tersebut hanya menjadikan peneroka semakin angkuh dan tidak ingin mengiktiraf kesamarataan dari segi kaum. Hal ini boleh dilihat semasa peneroka British menuntut hak mentadbir diri mereka sendiri melalui penubuhan parlimen pada tahun 1854. Akan tetapi orang Maori tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam parlimen sehingga tahun 1868 dan hanya sedikit sahaja orang Maori yang diberikan kelayakan untuk menyertai pilihan raya. Sifat perkauman ataupun diskriminasi kaum terhadap golongan masyarakat pribumi Maori juga ditunjukkan apabila The New All Pakeha Assembly ataupun peneroka yang menjadi ahli dalam Parlimen New Zealand pada abad ke-19 hanya memperjuangkan nasib dan keperluan peneroka British ataupun Pakeha. Faktor yang turut mempengaruhi Perang Anglo-Maori juga adalah ideologi Governor George Grey. George Grey merupakan seorang pentadbir kolonial British.
George Grey dilantik menjadi Gubernur New Zealand pada tahun 1845. Gubernur Grey merupakan seorang gubernur British yang diterima oleh orang Maori. Semuanya berubah pada tahun 1861 selepas Grey kembali ke New Zealand, di mana Grey menyedari ketua orang Maori hanya akan menjalinkan kerjasama dengan beliau sekiranya beliau mengiktiraf kedudukan Raja Maori di New Zealand. Akan tetapi, Grey tidak ingin mengiktiraf kedudukan Raja Maori. Hal ini sedemikian kerana Grey merupakan seorang autokrat di mana beliau tidak ingin ada sebarang kuasa lain selain kerajaan mahkota untuk mentadbir kerajaan New Zealand. Beliau juga tidak ingin mengiktiraf kedudukan Raja orang Maori, ekoran daripada kepercayaan Grey yang mana melalui pemeteraian perjanjian Waitangi pada tahun 1840 tersebut telah meletakkan kerajaan mahkota British sebagai penguasa ke atas New Zealand. Grey juga berpendapat bahawa pendirian gerakan raja ataupun Tinggal Tangga untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai penguasa di tanah New Zealand tersebut mengancam dan menghalang beliau daripada mencapai matlamat penggabungan kaum yang didambakan agar dapat meningkatkan reputasi beliau selaku Gubernur British. Oleh itu, perkara seperti mengiktiraf kekuasaan Raja Maori adalah dianggap tidak mengikut cita rasa beliau selaku Gubernur di New Zealand. Menerusi perkara tersebut, beliau akhirnya telah mencipta satu skim yang dikenali sebagai Rival Scheme of Civil Institution yang hanya memberikan rang tira dan kitangga kuasa yang terhad dalam pentadbiran kerajaan tempatan. Sebagai kesimpulannya, Perang Anglo-Maori pada tahun 1845 sehingga 1872 ini merupakan sebuah bentuk peperangan yang berlaku ekoran daripada kerakusan serta ketamakan kerajaan mahkota British terutamanya dalam aspek tanah untuk kepentingan peribadi semata-mata. Kedatangan peneroka British secara beramai-ramai ke New Zealand telah melahirkan sentimen yang berbau perkauman sehinggakan masyarakat Maori berasa terancam dan kedaulatannya terbuka sehinggakan lahirnya gerakan untuk membenci dan memerangi masyarakat British. Dapat dilihat juga ideologi dan pemikiran Grey yang tidak mengiktiraf serta tidak mempedulikan kehendak Raja orang Maori melahirkan dendam serta rasa ketidakpuashatian sehinggakan berlakunya perang Anglo-Maori antara kerajaan mahkota British dengan masyarakat tempatan orang Maori. Sekian daripada saya, terima kasih.